Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani secara langsung dari studio Awani di Bukit Kewangan, Kuala Lumpur. Dan kita kerap mendengar tentang kemalangan. Tapi adakah ia sebenarnya kemalangan dalam erti kata ia tidak boleh dapat dielakkan? Ia berlaku kerana nasib atau bagaimana? Ini bukan persoalan hanya di Malaysia. Ia juga persoalan yang ditinjau oleh negara-negara lain, terutamanya negara yang lebih maju dari Malaysia ataupun daripada Malaysia. Dalam konteks ini, Sweden misalnya telah lama mensasarkan tentang kemalangan sifar. Bagi mereka, ia bukan faktor yang tidak boleh diletakkan suatu kuantiti untuk dihabiskan sehingga kosong. Dan dalam konteks itu, mereka percaya bahawa segala yang boleh dilakukan. Dalam konteks itu, saya ingin melihat kembali rentetan kejadian kemalangan bas ekspres, bas sekolah dan sebagainya di Malaysia sejak beberapa minggu lalu. Dan bagaimana kita mahu bergerak ke depan dengan pemikiran baru dalam konteks ini. Kerana walaupun hanya satu nyawa atau satu kecederaan, itu harga yang terlalu mahal untuk kita bayar, sedangkan kita mahukan lebih ramai orang percaya dan menggunakan pengangkutan awam kerana ia lebih lestari. Dalam konteks itu, saya ingin minta izin berbicara dalam bahasa Inggeris. I would like now to move over online or on the phone to Tom Koipoy. He is from Scania. He looks at pre-sales and also engineering of Scania Southeast Asia, the manager for all that. So I would like to welcome Tom into the discussion today. Hi, Tom. Hello, good evening. Yeah, good evening. You know, Scania supplies buses around the world, including to Malaysia. And based on the 100 years of experience in producing buses and manufacturing buses in terms of bus operations and supply, I'm sure Scania has looked for the longest time at sustainability, which includes safety. In this sense, can you please share with us how much emphasis Scania put to make sure that the bus itself, from an engineering, production and manufacturing capabilities, has already equipped the passengers and drivers with safety in mind? Tom. Yes, of course. We have several features available in Malaysia that I can describe shortly. Scania offers, for example, disc brakes, and these work at a high temperature for a long time while maintaining braking performance. And they provide an overcapacity which basically reduces the risk of fading when going down long slopes. Mm-hmm. We have as well a system called EBS, an electronic braking system, yes. And it is designed to prevent wheels from locking, mm-hmm. And it is electronically controlled, and it is much faster than the earlier systems that we had with compressed air. Yeah. Therefore, the driver will maintain the ability to steer the vehicle safely. Mm-hmm. Another system we provide here in Malaysia is the Electronic Stability Program, so-called ESP. This system actively controls the throttle and the brakes, and the system senses the driver's commands and also the direction of the vehicle. And it acts when it sees that the vehicle is at risk. And of course, this safety system drastically reduces the risk of tipping, understeer, and oversteer. We offer as well another safety system. It's the OptiCruise. It's a fully automated gear changing. So basically the driver can focus on the road and he doesn't need to focus on changing the gears. Mm-hmm. An additional benefit of that is, of course, it reduces the wear on the driveline. Okay. One more component. Tom, if I can interject for a while, you know, many times it will have to be customized and taking into consideration the environment where it will operate, the buses, for example. So in Europe, it's quite different as compared to other parts of the world, especially in developing nations like Malaysia or even India, for example. So how do you factor in the human equation or the human factor into the design and the manufacturing, the engineering side of buses, for example, because the way buses will be used in Asia, for example, are very much different sometimes from the way it's being used by the heavily regulated European ecosystem, for example. Yeah, the systems we have available globally are basically the same. One additional system that I can mention is the retarder, which gives, for example, an additional braking performance, and it's integrated into the gearbox.
It makes constant downhill braking possible with less risk of brake overheating. Okay. All these technologies are very, very comfortable for the driver, so he can focus on the road, improving the road safety. And this basically is the same for any country. It's nothing specifically for Malaysia. Yes. Tom, sometimes in the East, in Asia, for example, especially in populous nation, you see a lot more people being put on the bus as compared to maybe in Europe. In America, for example, in New York, you can't even stand. If you stand inside the bus, the driver will just refuse to move. But sometimes in developing countries where enforcement and laws and monitoring of the enforcement of laws maybe as not as vigilant as in the more developed and more resource-based countries. So how do you see this? Because at the end of the day, it's the human factor of utilization of technology that's more important. Yeah, of course, our vehicles are designed for a certain technical load, and they're not supposed to be overloaded. Yeah. But with all these great safety features we have on board, you're right there, the single most important factor contributing to safety and fuel economy is still the driver. And therefore, at Scania, we focus a lot on driver training. So when a customer buys the vehicle, we will especially pay attention to how the driver is actually driving the vehicle. Tom, I have to go for the first commercial break, but please stay on the line. I want to ask you, after we come back, on the aspect of what else can we do, because we still see accidents happening, and speed kills, we know that. But for maybe drivers and commercial operators where time is money, how do we use technology with even now talking about improving the airline real-time monitoring system, for example, how can we use technology that's suitable and viable at the economic scale of express buses operators, for example? That I'll ask for your expert opinion after this short break. Anda masih menonton agenda awal ini dan kita masih membicarakan tentang isu yang kita tidak mahu lagi lihat dan dengar, dan daya upaya mahu memastikan bahawa ia berada di tahap paling minimal jika tidak pun kosong. Kalau kita menaruh kepercayaan untuk naik beramai-ramai ke atas pangkutan awam, contohnya seperti bas, dan kita tidak mahu lagi mendengar ada orang meninggal dunia atau berlakunya tragedi kemalangan yang ngeri. Dalam konteks ini mungkin elok jika saya dapatkan pandangan sebelum saya kembali bersama dengan pakar dari Scania tentang perkara ini. Saya nak dapatkan mungkin komen dari rakan saya Zul tentang apakah yang sedang diperkatakan di media sosial, kesedaran tentang perkara ini. Ya, Cik Kam, perkara ini mendapat perhatian yang cukup banyak di media sosial kerana masing-masing ada pengalaman masing-masing, dan juga ada juga yang berceritakan cadangan mereka dan juga pendapat dan juga idea mereka supaya dapat memastikan bahawa kemudahan pengangkutan awam khususnya bas ekspres dapat dipertingkatkan lagi keselamatannya. Dan antaranya daripada Ijaz Kru, katanya dia mencadangkan agar pemandu-pemandu lori minyak ataupun kontainer diserapkan menjadi pemandu bas. Ini dalam erti kata lain, katanya pemandu lori khususnya yang memiliki kapasiti tinggi ini lebih berhemah ketika memandu. Dan ini juga kita pernah bincangkan sebelum ini, di mana mungkin imej dan juga profesionalisme pemandu bas itu juga mungkin perlu ditukar dan juga diberikan latihan secukupnya. Mungkin semudah uniform mereka ditukar dan sebagainya, itu dapat meningkatkan keyakinan mereka dan juga meningkatkan keyakinan orang ramai dan juga meningkatkan kemahiran mereka dan juga profesionalisme mereka ketika memandu. Ada juga yang mencadangkan agar pemeriksaan pengangkutan awam ini tidak perlu diberitahu secara umum tapi dibuat secara mengejut. Selain itu, Zahra LY pula berkata pemandu bas juga perlu menjalani pemeriksaan air kencing untuk mengetahui sama ada mereka terlibat atau tidak dengan najis dadah atau sebaliknya. Cadangan-cadangan ini kita pernah dengar sebelum ini, tapi perkara yang paling penting untuk dilakukan ialah pelaksanaannya dan juga bagaimana penguatkuasa dapat dilakukan dengan lebih baik, dengan sistem yang lebih berhemah dan juga berkesan, Cik Kam. Okey, mungkin Zul sekali-sekala balik ke Kuala Pilah tu naiklah pengangkutan awam bas KL ke Seremban, ekspresnya ada, kemudian Seremban ke Kuala Pilah, dan mungkin Zul letakkan ya. Okey, itu kita perlu telusuri kerana kadang-kadang kita perlu jadi pemantau. I would like to go back to Tom on this, Tom Koi Poi. Tom, if you can please share with us
Where is it heading in Europe in terms of safety measures to ensure speed of buses is within control, for example? Because more and more we know that if we have the black box system, GPS and whatever else with the modern innovation, then from a base or a headquarters, you can actually monitor and even control speed, for example. Is that where we are going, especially in the more developed nation? And we must look at that as one of the standard features of any public transportation, especially buses? In Scania, we call this the Scania Fleet Management System, and this is an item that we plan to introduce very soon. And this will allow the operator to download in real time data from the vehicles and monitor the driver behavior. Okay. What he basically can see is if the driver is speeding, if he performs harsh braking, but also the fuel consumption can be monitored. Tom, correct me if I'm wrong, and if you have knowledge on this. If it was an oil and gas or petroleum carrying lorry or tankers or trucks, then this is one of the standard features, right? Not necessarily, not at the moment here in Malaysia. At the moment in Malaysia, of course, these vehicles, the ADR vehicles, are very well restricted in terms of speed. But the fleet management system is something that we plan to introduce very soon. It's not available at this moment. Okay. Thank you very much, Tom, for making time to be on Agenda Awani. Thank you so much. You're welcome. Saya ingin terus bersama dengan Profesor Dr. Ahmad Farhan, Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam Universiti Sains Malaysia, tetapi juga mengikuti dengan dekat sepanjang karier beliau tentang perkara berkaitan dengan keselamatan penganggota awam. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Prof, sekali lagi kita membincangkan di Awani tentang kemalangan jalan raya membabitkan pengangkutan awam. Tapi malam ini mungkin saya nak minta Prof ambil sisi pengawalan had laju dan faktor manusia ke atas pengawalan had laju ini, Prof. Tibakah masanya bahawa perkara yang patut diwajibkan adalah sistem dan peralatan teknologi yang boleh memantau dan mengawal selia had laju misalnya? Pandangan Prof. Saya rasa kita perlukan lebih dari itu. Saya rasa had laju ni kita dah ada speed limiter, kita dah introduce, kita dah cuba macam-macam. Dan kita lihat semua ni gagal dan kita tak boleh nak bergantung kepada hanya satu peralatan yang kita anggap sebagai savior lah, yang akan menyelesaikan masalahnya secara total. Sebab kita tahu puncanya ada banyak, bukan satu. Dan kebelakangan ni memang kita tengoklah, saya pun terkejutlah tengok bilangan kemalangan melibatkan bas yang begitu mendadak. Dan bukan kita tak ambil atau pihak-pihak yang berkenaan tak mengambil langkah-langkah yang telah disarankan. Saya rasa kebanyakan daripada perkara-perkara yang disarankan itu dah mula diambil. Tetapi kenapa ini masih berlaku? Jadi nak menjawab soalan tadi, saya rasa hanya dengan mengharapkan kepada satu alat untuk mengawal kelajuan ni, bagi saya tidak lestari lah dia punya hasilnya. Kita perlukan pendekatan yang berbeza lah, saya rasa. Kita nak cakap benda yang sama, saya rasa kita kena menggunakan pendekatan luar kotak yang total dalam hal ini. Prof, kita akan berehat sebentar, tetapi saya nak tinggalkan soalan sebelum tu supaya bila kembali nanti kita boleh dengan segera. Kotak hitam misalnya, ia bukan benda baru, tetapi sudah diperkatakan buat sekian lama, tetapi pengguna, orang yang akan menggunakan perkhidmatan bas tidak tahu di mana sebenarnya status penggunaan kotak hitam ni. Dan apakah ia mesti ada? Kalau ada, bagaimana saya nak tahu bas mana yang menggunakannya, supaya itu mungkin boleh menjadi kriteria yang memberikan saya keupayaan sebagai pengguna untuk memilih bas yang mungkin lebih mementingkan keselamatan. Itu saya nak bincangkan dengan Prof selepas ini. Kita rehat dahulu, Prof. Boleh. Anda masih menonton Agenda Awani, kita masih membincangkan bagaimana nak memastikan kita sebagai pengguna yang digalakkan, disarankan
untuk mengguna perkhidmatan awam, dan ramai di antara kita yang sedar pentingnya untuk kita menaiki perkhidmatan awam seperti bas. Tapi bagaimana nak memastikan keselamatan? Apakah hak yang ada pada kita, pengetahuan yang ada pada kita dan cara untuk kita memilih? Soalan saya seterusnya kepada Prof. Farhan tadi. Prof, bagaimana kita nak memastikan isu contohnya seperti kotak hitam, di mana kita sebenarnya dalam konteks itu, dan tidakkah itu akan memberikan keupayaan kepada pengguna sekurang-kurangnya untuk memilih perkhidmatan mana yang lebih mementingkan keselamatan? Okey, saya menarik soalan. Saya nak bawa kepada kerangka penguatkuasaan. Kita boleh bawa tiga item penguatkuasaan. Yang dimaksudkan oleh Kamarul tadi adalah customer enforcement. Kita jarang menggunakan customer enforcement. Kerana dalam industri lain, contohnya industri kapal terbang, customer enforcement ataupun customer punya insistence on value for money telah mempengaruhi tahap keselamatan dan keselesaan industri itu. Sekarang ini dalam industri kereta juga dengan NCAP dan sebagainya, customer enforcement juga telah mempengaruhi tahap keselamatan kenderaan, terutamanya automobil. So itu satu perkara yang kita belum cuba secara berkesan. Dan kita pernah mengatakan, saya pernah mengatakanlah dalam beberapa tahun yang lalu, kalau boleh kita buat safety rating system untuk setiap syarikat bas. Itu boleh mengambil kira, contohnya sama ada mereka mempunyai kotak hitam dan mempunyai satu, tapi menggunakan kotak hitam itu dalam risk and fleet management mereka. Dan ini boleh diaudit, dan saya difahamkan SPAD sudah membangunkan satu kerangka kerja untuk tujuan ini di bawah ICOP-C. Jadi kita sebenarnya boleh memperkenalkan perkara ini yang belum pernah kita lakukan untuk perkhidmatan bas. So itu satu sudut, customer enforcement for value for money. Satu sudut lain, saya rasa perlu juga self-enforcement daripada syarikat. Sebab syarikat sekarang ni tidak begitu gairah dalam melakukan self-enforcement. Saya merasakan dengan kemalangan yang mendadak baru-baru ini, industri bas menghadapi satu krisis identiti. Dan kalau mereka sebagai satu industri tidak bersama-sama mencari penyelesaian, saya risau industri ini akan tidak dapat melonjak dan lestari dalam masa akan datang. Jadi sekali lagi, kotak hitam itu boleh dijadikan sebagai asas dalam risk and vehicle management, dan mereka juga perlu lebih beria dalam driver management. Sekarang ini kita menghadapi masalah driver management. Dan kita dah bercakap tentang nak meningkatkan tahap profesionalisme driver dan sebagainya, tapi kita dengar syarikat masih lagi tak bersedia untuk bagi minimum wage. Jadi ini perkara-perkara yang masih lagi belum dapat kita selesaikan. Dan yang ketiga adalah regulatory enforcement. Ini SPAD dari segi pihak yang memberi lesen dan JPJ dari segi pihak yang meluluskan badan kenderaan. So saya rasa somehow kita punya penyelesaian, insya-Allah kalau kita gunakan tiga rangkai penguatkuasaan ini, mungkin kita akan berada di pentas yang berbeza lah, insya-Allah. Prof, faktor kos kerap dikatakan sebagai antara penghalang kepada perkara ini berlaku, kerana letak kotak hitam tu ada kos, dan syarikat kata nanti tak nak pas ataupun beri pengguna untuk terpaksa menanggung kos kepada perkara itu. Jadi bagaimana pandangan Prof tentang hal ini? Saya selalu gunakan analogi NCAP, New Car Assessment Program. Seperti mana kita tahu dahulu apabila kita nak mula mengenalkan NCAP ini, kebanyakan orang bertanyakan soalan yang sama lah. Tetapi apabila masyarakat demand for safety melalui star rating yang digunakan, manufacturers, pembuat kereta terus sekarang ini termasuk kenderaan, termasuk pembuat kereta nasional, Proton dan Pro 2 sudah
pun melengkapkan reka bentuk mereka dengan keperluan keselamatan. Ya. Kita boleh belajar daripada NCAP ni. Dan saya selalu nyatakan ini dalam konteks kita bagi business case untuk safety for bus industry. Ya. Ini memang memerlukan sedikit kajian dan melihat dari segi business model dan sebagainya. Ya. Tapi saya rasa kalau masyarakat menginginkannya dan ada orang business case untuk kita punya pengusaha bas, saya yakin faktor kos ini akan dapat diturunkan, insyaAllah. Prof, dalam faktor inovasi ya, Prof, contohnya seperti pendekatan maklumat ataupun seperti big data, di mana pengkalan data sekarang semakin besar dan banyak yang boleh dipetakan daripada jaringan maklumat itu. Contohnya, kalau kita nak menguatkan penguatkuasaan oleh pengguna ataupun oleh pembeli tiket itu, maka aplikasi mudah alih di telefon pintar misalnya boleh memetakan kelajuan, haluan dan juga lokasi di mana beradanya kenderaan yang dinaiki, dan itu boleh dikepil untuk terus dihantar kepada talian 24 jam penguatkuasaan oleh pihak berkuasa misalnya. Adakah perkara seperti ini akan membantu, kerana kadang-kala dengan teknologi maklumat di kurun ke-21 ini, perkara seperti itu mungkin lebih pantas dilakukan? Betul, saya setuju. Kita dah banyak belajar daripada alat navigasi sekarang ni yang begitu mudah. Dan sebenarnya kalau kita guna Waze sekalipun, kita boleh keep track kawan-kawan kita dalam Facebook punya perjalanan dan sebagainya. Jadi dari segi teknologi saya rasa memang tak mustahil. Dan di sinilah kalau kita bangunkan satu indeks untuk star rating kepada syarikat bas ni. Setiap kali basnya melebihi had laju, kita boleh tolak markah. Dan bila kita tolak markah, every week kita boleh paparkan performance setiap syarikat bas dan mungkin setiap bas. Dan ini boleh dijadikan asas sebagai performance kriteria yang boleh digunakan oleh syarikat bas untuk memberi bonus ataupun penalti kepada pemandu mereka, yang boleh juga dikongsi bersama mungkin melalui SPAD untuk dipaparkan kepada masyarakat. Supaya masyarakat apabila nak membeli tiket bukan saja melihat kepada harga, tapi melihat juga kepada rekodnya yang tidak boleh disangkal kerana ini berasaskan fakta yang kadang-kadang boleh dibuat secara online. So saya rasa benda ini tak mustahil dan memang boleh, dan itu saya rasa salah satu cara yang paling berkuasa kerana orang kata customer is everything. Dan kalaulah kita sebagai pelanggan yang meletakkan penguatkuasaan yang paling mantap ini, mungkin ini satu perkara yang kita tak pernah cuba. Saya rasa Malaysia memerlukan satu perkara yang baru sebab kita asyik pusing we go in circle and at the end of the day kita masih lagi mengeluarkan perkara yang kita dah cuba tapi tak begitu berjaya. Tak apa Prof, bersama kita cuba pastikan peningkatan terhadap perkara ini, dan saya akan berikan peluang kepada sebarang kumpulan pelajar Prof yang kalau boleh mereka keluarkan atau tolong kumpulkan pakar-pakar untuk mengeluarkan aplikasi seperti itu, mereka boleh datang ke Agenda Wani di studio ini untuk menerangkan dan kita akan wawarkan. Terima kasih banyak Prof kerana bersama dengan Agenda Wani. Terima kasih banyak kepada anda telah menonton. Hantarkan pandangan anda sendiri. Ada pelbagai platform Instagram, Facebook, Twitter maupun astroawani.com ataupun muat turun aplikasi mudah alih iOS dan Android Astro Awani. Anda boleh menonton Agenda Wani secara langsung juga di situ. Sekian, selamat malam dan terima kasih.